Allahumma salli wa sallim. Allahumma taqabbal minna Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, pendengar yang dirahmati Allah di mana sahaja berada, hari ini sudah hari Jumaat. Hari Jumaat 3 Safar 1443 Hijriah bersamaan 10 September 2021 Masihi. Jadi untuk ayat yang berikutnya, sepatutnya semalam lagi kita sambung ayat 8, ayat 9. InsyaAllah hari ini kita sambung dan kita nak kaitkan dengan ayat ni dengan suatu perkara yang penting untuk kita ketahui, iaitu tentang ilmu sihir. Ilmu sihir. Tak apalah, kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit. Ini ayat ini jin yang cerita. Dia kata kami, apabila kami lamasna sama, kami pergi ke langit. Lamasan ni macam sentuh langit. Bila kami naik ke atas untuk mendengar berita gaib di langit. Berita gaib ni apa-apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada malaikat.
Lalu katanya sekarang ini fawajadnaha, kami dapati langit itu muliat, dipenuhi dengan harasan, dengan pengawal-pengawal yang sangat syadid dan sangat ketat. Dan ada pula syuhuban. Syuhuban ni bobola api, nyalaan api yang dilemparkan kepada kami. Wa anna kunna naq'udu minha, dan bahawasanya sesungguhnya kami dahulu, yakni sebelum ini kami duduk di tempat-tempat tertentu di langit. Maknanya ada tempat-tempat yang syaitan boleh, jin boleh naik ke atas untuk duduk lisam'i, untuk mendengar percakapan penduduknya, penghuni langit itu para malaikat. Mereka boleh mendengar. Faman yastami'il an, maka sesiapa yang cuba mendengarnya sekarang ni maknanya setelah lahirnya Nabi SAW ataupun setelah Nabi sudah diutuskan menjadi Rasul, maka dia akan mendapati adanya syihaban rasada. Syihaban tu jamak daripada syuhub tadi. Adanya nyalaan bobola api yang rasada, yang sedang menunggu untuk merejamnya. Baik, rupa-rupanya zaman dahulu jin ni boleh naik ke atas, boleh naik ke langit dan boleh mendengar perkhabaran ghaib yang Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat. Sebab dahulu pintu langit tidak ditutup. Pintu langit dibuka. Tetapi setelah diutuskan Rasul akhir zaman, maka pintu langit ditutup dan mereka tak boleh nak mencuba untuk naik ke atas. Kalau naik atas, mereka akan dikejar oleh syihab, iaitu bobola api daripada bintang. Dan ada kaitan dengan ayat ini adalah dalam surah Surah Saba. Surah Saba kita boleh lihat apabila surah Saba ni muka surat 431 ya, muka surat 431. Pada ayat 23 tu, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Tidak berguna sebarang manfaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ini syafaat ni hanya berlaku dengan izin Allah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila dihapuskan oleh Allah akan perasaan takut dari hati mereka, yakni para malaikatnya, lalu mereka pun bertanya-tanya sesama mereka, qalu madza qala rabbukum, apakah yang telah diperintahkan, yang dikatakan oleh Tuhanmu? Qalul haq, lalu mereka itu menjawab, Allah Ta'ala beritahu perkara yang benar, yang sebenarnya, dan dialah wahwal aliyul kabir, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dia ada perbincangan para ulama tentang tafsiran ayat ini merujuk kepada apabila Allah Ta'ala menyampaikan sesuatu perintah kepada malaikat di langit, maka diketahui oleh malaikat di langit, di yang bawahnya sampailah dapat dicuri dengar oleh jin. Kemudian bila jin dengar, dia akan sebarkan dengan membawa pendustaan. Dia dengar tu betul dah, tapi dia menambah. Jadi itu yang jadi isu yang jadi masalahnya. Baik, kita lihat sedikit untuk tafsiran bagi ayat ni sebelum kita lihat tadabburnya. Apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam ayat ni. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Sesiapa yang cuba untuk yastarikus sam' illa man istaraka as-sam'a fa atba'ahu shihab. Itu disebut dalam surah lain lah, dalam surah As-Saffat dan sebagainya. Sesiapa yang cuba untuk mencuri dengar hari ini, maka pasti dia akan mendapati adanya lontaran bobola api yang mengejarnya. Ini yang menyebabkan jin ataupun syaitan itu sama ada dia
mati ataupun dia menjadi sakit kerana dia tidak dibenarkan untuk naik ke atas bagi mendengar perkhabaran gaib. Itulah sebabnya para jemaah kenapa di zaman Nabi Musa alaihissalam, macam mana Firaun boleh tahu akan lahir, akan muncul di akhir zaman nanti seorang anak lelaki dari kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaannya. Firaun dia tahu melalui tukang sihirnya. Tukang sihir tahu melalui jin-jin yang sampaikan berita itu kepadanya. Kalau di zaman jahiliyah, orang-orang yang mendakwa tahu perkara gaib, mereka dikenali sebagai kahin ataupun kuhan. Kahin ataupun kuhan. Kata Muawiyah bin Al-Hakam, kami pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, umuran kunna nasna'uha fil jahiliyah. Ada perkara-perkara yang dahulu kami lakukan di zaman jahiliyah, seperti kunna na'til kuhan, kami datang mengunjungi orang-orang yang tahu perkara gaib, orang yang mendakwa tahu perkara gaib. Maka Nabi pesan, Nabi kata, fala ta'tu al-kuhan, jangan kamu datangi mereka, jangan jumpa dengan mereka. Kemudian dalam riwayat lain daripada Aisyah radhiyallahu anha tentang kuhan juga, sebab dia ada hubungan terus yang rapat dengan jin. Katanya, ya Rasulullah, innal kuhan kanu yuhaddithunana bisyai' fanajiduhu haqqan. Ya Rasulullah, sesungguhnya kuhan, orang yang mendakwa tahu perkara gaib, mereka menceritakan kepada kami sesuatu yang kami dapati betul benar. Ini kita kena berhati-hati. Kadang-kadang ada setengah orang kita, dia jumpa bomoh tu, bomoh ni, orang-orang yang mendakwa tahu perkara gaib. Lepas tu 2-3 fakta yang diberikan oleh bomoh tu betul. Tapi hak selebihnya tu banyak salah. Ini telah dipesan oleh Nabi. Nabi kata, tilkal kalimatul haq yakhtafuhal jinni fayakdhifuha fi udhuni waliyihi. Itulah dia kalimah perkara benar yang diambil oleh seekor jin. Kita kata naik seekor seorang jin ni payah, sebab kita pun tak pernah lihat jin ni ada ekor ke tak ada ekor. Tapi jin ni satu makhluk yang bukan manusia, bukan binatang. Yang diambil oleh satu jin, al-jinni. Lalu jin itu bila dia dengar perkhabaran gaib, lalu dia campakkan atau bisikkan kepada telinga pengikutnya. Pengikut tu di kalangan manusia lah. Bila manusia ni bersahabat dengan dia, ini yang timbul isu, boleh tak bersahabat dengan jin. Kita pun tak tahu jin tu jin yang Islam ke jin yang kafir. Lalu jin itu membisikkan kepada telinga pengikutnya, orang yang menjadi walinya, kemudian dia tambah, wa yazidu fiha mi'ah kadzbah, lalu dia tambah pada cerita yang dibuat tu 100 kedustaan. Cerita sebenar tu betul, tapi dia tambah, tokok tambah tu jadi tak betul. Contohnya seseorang yang bekerja di pejabat, katakanlah Puan S, kata Puan S ni bekerja suatu hari, dia punya dia punya mungkin handphone dia ke barang berharga milik dia ke hilang. Dia pun pergi jumpa seorang bomoh. Bomoh tu kata, aku tahu hak curi tu bukan orang lain, kawan satu pejabat dengan kamu, dia pakai skater sekian, dia biasa datang pukul sekian, dia pakai baju sekian. Puan S pun kata, betul, dia kata ada kawan saya macam ni. Tapi sebenarnya kawan dia tu tak curi pun, tak ambil pun barang berharga milik Puan S ni. Tapi jin telah membisikkan kepada bomoh tu satu perkara yang sebahagian sahaja betul, hak selebihnya tak betul. Tu Nabi kata, dia riwayat tu betul, tapi dia menambah padanya, wa yazidu fiha mi'ah kadzbah, dia menambah 100 pendustaan. Maka perkara ini dilarang oleh agama supaya kita jangan menjumpai mereka. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak lihat tajuk tentang sihir. Sebab bila jin boleh naik ke langit, dulu naik ke langit dan boleh mendengar perkhabaran gaib, itu yang ada kaitan dengan ilmu sihir. Baik. Kalau Ustaz Rosnan boleh besarkan lagi paparan tu, untuk lebih jelas lagi.
Kita lihat hadis yang pertama tentang sihir, iaitu Nabi SAW meletakkan sihir ini tangga yang kedua daripada amalan-amalan yang merosakkan agama. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Lafaz hadisnya berbunyi, ijtanibu, hendaklah kamu menjauhi 7 perkara yang membinasakan. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. 7 perkara yang membinasakan. Jadi salah satu yang disebut di sini adalah sihir. Sihir ni dah ada kaitan dengan jin dan ada kaitan dengan ayat ni lah, sebab mereka ni boleh naik ke langit untuk mendengar, mencuri dengar perkhabaran gaib. 7 perkara membinasakan. Yang pertama yang disebut, apabila para sahabat tanya, ya Rasulullah, wama hunna, apakah perkara itu? Lalu Nabi pun sebut, antaranya yang pertama al-isyraku billah. Itu melakukan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah as-sihru. Sihir. Sihir itu jatuh nombor 2 selepas syirik. Yang ketiga, qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Membunuh diri atau jiwa manusia yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan sebab yang benar. Bunuhlah, bunuh manusia. Bunuh, itu jatuh yang ketiga. Yang keempat, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang kelima, wa tawalli yaumaz zahf, berpaling pada hari berlakunya pertembungan antara tentera musuh dengan tentera Islam di medan perang. Bertembung, tengah-tengah perang itu tiba-tiba tentera Islam lari. Itu pun salah satu dosa besar yang membinasakan. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi tertinggal, ada mata lain. Wa aklu malil yatim. Ada satu lagi, wa aklu riba. Kalau tengok matan yang lain. Dia makan harta anak yatim. Dia ada 7 sebab dalam matan tadi ada 6, kalau bilang ada 6. Antaranya adalah qadhful muhsanatil ghafilat, menuduh wanita yang baik. Aklur riba, ya, aklur riba tertinggal tadi. Pertama syirik, yang kedua sihir, bunuh, makan harta riba, makan harta anak yatim, lari daripada medan perang ketika berlaku pertembungan antara tentera musuh dengan tentera Islam. Dan yang terakhir sekali, ketujuh, menuduh wanita yang muhsan, yang baik, yang terpelihara maruahnya, yang beriman, lagi tak terlibat dengan perkara keji, tiba-tiba dituduh dia buat perkara yang keji, maksudnya dituduh berzina lah, ataupun disebut dengan kes qadhaf. Jadi salah satunya adalah as-sihru, sihir. Sihir ni sesuatu yang benar, ya, dia boleh berlaku. Dan dah berlaku lama dah. Kalau kita baca dalam sejarah para Nabi dan Rasul, khususnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, dia berdepan dengan as-saharah, tukang-tukang sihir. Tukang sihir yang diupah oleh Fir'aun. Fir'aun sebenarnya dia tak ada kemahiran sihir, dia terpaksa guna tukang-tukang sihir untuk diupah supaya mereka dapat kalahkan Nabi Musa. Nak berhujah dengan hujah ilmu dah tak ada, akhirnya nak berlawan guna sihir. Apabila Nabi Musa tunjukkan bukti bahawa dia ni Nabi Rasul, iaitu tongkat dia bila dicampak akan bertukar jadi ular. Bila jadi ular, Fir'aun tuduh sihir. Nabi Musa kata ini bukan sihir, ini adalah suatu mukjizat daripada Allah, bukti aku ni Rasul. Tapi oleh kerana zaman Nabi Musa ramai tukang sihir, kita lihat ayatnya dalam surah Asy-Syu'ara. Juga terdapat dalam surah Al-A'raf. Cerita Nabi Musa berlawan dengan tukang sihir juga dalam surah Taha. Tak apa, kita pilih surah Asy-Syu'ara. Muka surat 368. Jadi kita nak tengok tentang sihir dan juga tukang sihir. Lepas ni kita nak bincangkan macam mana cara nak mengelak daripada kita terkena perbuatan jahat orang yang nak sihir kita. Daripada sebelum kena, selepas kena. Apabila diutuskan Nabi Musa kepada Raja Fir'aun, dia pun berdakwah lah. Tengok daripada ayat 23 tu atas sekali. Qala
Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya, siapakah Tuhan semesta alam? Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan yang sebenar adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada antara kedua-duanya. In kuntum muqinin, jika kamu orang yang yakin. Lepas tu Fir'aun tanya orang sekelilingnya, ala tasami'un, mu tak dengar ke? Kamu tak dengar ke apa yang Musa cakap tadi? Lalu Nabi Musa beritahu lagi, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kamu yang sebenarnya adalah Tuhan yang merupakan Tuhan kepada bapa-bapa kamu yang terdahulu. Lalu dia tuduh Nabi Musa ni gila. Ni dia kata Rasul ni utuskan kepada kamu ni seorang yang benar-benar gila, la majnun. Pula dah dituduh gila pula dah. Sebab dah tak ada hujah, akhirnya tuduh gila. Nabi Musa beritahu Tuhan yang sebenar adalah Tuhan yang menguasai al-masyriq wal maghrib, yang memiliki timur dan barat, yang menguasai timur dan barat dan apa yang antara kedua-duanya. Lagi sakit hati dan marah Firaun bila dah Nabi Musa berhujah begitu. Lalu dia menggunakan satu akta, dia kata la inittakhazta ilahan ghairi, kalau kamu menjadikan ada yang lain Tuhan selain daripada aku, maksud jika kamu memperhambakan diri kepada yang lain, tidak kepada aku, la aj'alannaka minal masjunin, aku akan jadikan kamu orang yang dipenjarakan. Oh dah ugut dah. Nanti kamu akan masuk penjara. Nabi Musa tanya, awalau ji'tuka bi syai'in mubin, kamu tak nak percaya juga aku walaupun aku bawa kepada kamu sesuatu yang sangat jelas nyata. Maksud mukjizat tadilah. Lalu Firaun kata, kalau begitu fa'ti bihi, tunjuklah. Kalau begitu bawa bukti itu, jika kamu orang yang benar bahawa kamu ni Rasul daripada Tuhan semesta alam. Lalu Nabi Musa pun fa'alqa asahu, mencampakkan tongkatnya. Lalu tongkat itu bertukar menjadi thu'banun mubin, menjadi ular yang sangat jelas. Thu'ban, ular. Di sini timbul persoalan bila kita fikir, kenapa pula tongkat Nabi Musa Allah Ta'ala tukar menjadi ular bila dicampakkan? Kenapa tak bertukar jadi harimau ke, jadi singa ke? Ada sebab. Sebab ada kaitan dengan ilmu sihir. Sebab sihir ni kita dah belajar. Sihir dia ada kaitan dengan jin. Dan jin ni dia boleh menjelma dalam bentuk ular. Ular ni adalah jema'al jin. Lalu satu lagi Nabi Musa pun wanaza'a yadahu, dia mengeluarkan tangannya. Tangan tu diletak dalam poket atau bawah bajunya, dalam bahagian dalam. Kemudian keluarlah cahaya yang putih sangat terang bagi sesiapa yang melihatnya. Lalu Firaun pun tuduh, dia kata inna hadza lasahirun alim, ni benar-benar seorang tukang sihir. Tengok dia guna istilah sihir. Dia kata Musa ni seorang sahirun, seorang ahli sihir. Pula dah bila dah tak ada hujah, dia tuduh sihir. Jadi hujah begini adalah satu hujah yang tak ada nilai ilmu, tak ada bukti. Dia kata apa bukti Nabi Musa guna sihir? Lalu dia fitnah pula Musa, dia kata, wahai pembesar-pembesarku, ni Musa ni dia mahu an yukhrijakum min ardikum, dia nak mengeluarkan kamu daripada negeri ni. Kalau kamu ikut dia, nanti kamu semua akan diusir daripada Mesir, dia pula yang berkuasa di sini. Sebenarnya Nabi Musa datang untuk berdakwah, bukan nak ambil kuasa politik yang ada pada Firaun. Yang pentingnya kamu beriman, ikut itu. Kuasa tu kamu nak pegang-peganglah. Yang pentingnya kamu ikut seruan dakwahku. Lalu dia bimbang kalau kuasa dia hilang, kalau rakyat dia dianiaya oleh Nabi Musa, dia tuduh. Dia kata, Musa ni datang sebab nak mengusir kamu daripada negerimu dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Kalau begitu, apa kita nak buat tindakan kita? Akhirnya mereka kata, kalau begitu, arjih wa akhahu, tangguhkan dulu. Dia tak segera hukum, dia beri tangguh kepada Musa dan saudaranya Harun, sampailah tempoh tertentu. Sebab tu dihantar ke semua bandar-bandar di Mesir untuk dikumpulkan ahli-ahli sihir. Itu ceritanya. Sebab apa? Sebab nak berlawan dengan Nabi Musa. Lalu ya'tuka, supaya mereka boleh bawa kepada kamu dengan bikulli saharin alim, dengan segala ahli sihir yang mahir. Lalu dikumpulkan fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. Lalu dikumpulkan tukang-tukang sihir pada satu masa yang ditentukan. Dalam surah Taha disebut pada hari perayaan, Yaumuz Zinah. Hari perayaan ni hari mereka keluar pakai perhiasan pada waktu duha, waktu pagi. Tak disebut dalam surah ni tapi dalam surah Duha.
Lalu akhirnya bila berhimpun, kita lihat ayat berikutnya. Wakila linnasi hal antum mujtami'un. Lalu dikatakan kepada ayat berikutnya. Supaya dia kata kita dapat ikut agama yang dianuti oleh tukang sihir sekiranya mereka orang yang benar. Jika mereka orang yang menang. Sekiranya mereka orang yang menang dalam pertandingan melawan Nabi Musa. Lalu akhirnya datanglah tukang sihir itu. Bila tukang sihir mari, tukang sihir ni sebenarnya dia bukan nak ikut Fir'aun pun. Sebenarnya dia pun ada kepentingan. Orang main sihir ni ada kepentingan. Macam orang zaman sekarang lah sihir-sihir tu sebab dia nak duit, nak harta, nak cari harta manusia dengan sihir. Lalu dia tanya, "Inna lana la ajran?" Adakah benar kami akan mendapat upah? Tengok, ajran, upah. Dia nak mengupah ya. Dia tak tahu lagi dia akan kalah di tangan Nabi Musa. Dia kata, "Wahai Firaun, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin?" Benarkah kami akan beroleh upah ganjaran jika kami orang yang menang dalam pertandingan melawan Musa ni? Lalu Firaun memberi jawapan, "Na'am, ya." Ini jawapan yang palsu. Sebab kita pun tahu bila tukang sihir itu mengaku beriman, tukang sihir itu pula dihukum potong tangan dan kakinya bersilang. Akhirnya matilah mereka. Jadi dia kata tak apalah. Firaun beri jaminan, dia kata ya, kamu akan diberi upah, bahkan wa innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu akan menjadi orang yang dekat denganku. Maksudnya orang yang akan diberi kedudukan yang besar dalam kerajaan Mesir. Mungkin diberi jawatan apa-apalah. Jawatan menteri ke jawatan apa. Yang pentingnya kamu menjadi muqarrabin, orang yang dekat. Lalu bila berlaku pertandingan, Nabi Musa berkata kepada mereka, "Alku ma antum mulkun." Kata kamu lemparlah apa yang kamu nak campakkan. Kalau dalam surah Al-A'raf, beradabnya tukang sihir. Sebab mereka sebenarnya bukan nak berlawan pun Nabi Musa. Mereka nak upah ya, nak upah dengan Firaun. Firaun nak main sihir tak pandai, dia upah tukang sihir. Mereka beri tawaran, dia kata ginilah, "Wahai Musa, kamu dululah yang campakkan." Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahmul mulkin. Itu cerita tu dalam surah Al-A'raf. Jadi kita bila kita baca satu cerita, kita kena gabungkan semua ayat untuk kita melihat jalan cerita tu lebih lengkap. Sebab sebahagian tu dicerita dalam satu surah tapi tak ada dalam surah itu, ada dalam surah lain. Dalam surah Al-A'raf, muka surat, beberapa muka surat berikutnya, iaitu kita boleh lihat pada juzuk yang ke muka surat 164 ya, muka surat 164. Apabila tukang sihir itu berlawan dengan Nabi Musa, dia punya adabnya apa dia? Ada adab dia. Pada ayat 115 tu. Qalu ya Musa, mereka berkata, "Wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin." Sama ada kamu yang campakkan dahulu atau kami yang campakkan dahulu. Bagi tawaran ginilah, demo dululah, kawal lepas ni. Beradab. Dia kata, "Wahai Musa, campakkanlah dulu, tak apalah, demo dululah." Walaupun nak berlawan ni, nak berlawan mesti nak menang. Tapi masih ada adab. Macam kita lah, kita kalau kita pergi satu tempat, ada jamuan, kita kata tak apa, demo dulu, silalah, kawal lepas ni tak apa. Itu lebih beradab. Walaupun nak berlawan setahun ni pun masih dia jaga adab. Campakkanlah dahulu. Tapi apa Nabi Musa kata, qala alku, tak apalah, demo lah, capak dulu. Demo lah, lemparkan dulu tongkat-tongkat tali yang demo bawa, yang awak bawa semua tu. Masa itulah bila dilemparkan tali-tali dan segala yang benda-benda yang dibawa oleh tukang sihir itu, lalu mereka pun saharu a'yunan nas. Mereka telah mengsihirkan pandangan manusia. Sihir ni sebenarnya dia berlaku pada ilusi pandangan mata manusia. Sebab kalau kita lihat ada orang yang sangat cekap dalam ilmu silap mata. Apa silap mata? Magic. Dia kalau mudah-mudah tu mungkin atas kepandaian teknik dia. Tapi kalau kita tengok real nampak. Daripada gumpalan kertas dia letak dalam tangan, dia gupal, dia buka, tiba-tiba keluar seekor burung merpati. Kita kata ni bukan silap mata, ini sihir. Dia ada menggunakan bantuan daripada jin. Itu hati-hati, kalau zaman saya sekolah rendah dulu, rajin ada
orang datang ke sekolah buat permainan silap mata. Tak tahulah, tapi kita lebih yakin bahawa ini adalah sebahagian daripada sihir. Sebab manusia biasa tak boleh buat. Kalau di Amerika masyhur seorang tukang silap mata apa David Copperfield apa dulu. Tak tahulah ada ke tak ada lah ni. Dia boleh menghilangkan kanvas yang besar, dia tutup kapal terbang, boleh hilang kapal terbang. Kita kata ini bukan silap mata, ini sihir. Dia ilmu sihir ni boleh dipelajari. Tetapi dia ada satu kesalahan yang sangat besar. Boleh menyebabkan tercaburnya iman. Dan sesiapa yang terlibat dengannya, yang bermain sihir ni, kalau diketahui, hukumnya pemerintah boleh bunuh dia. Sebab mudaratnya sangat besar kepada manusia. Baik, ada riwayat yang menyebut, okey dah selesai tentang cerita Nabi Musa dengan tukang sihir ni. Maknanya kesimpulannya zaman Nabi Musa permainan sihir ni sangat meluas. Baik, Nabi SAW juga pernah terkena sihir, terkesan juga. Kalau tak silap dilakukan oleh seorang lelaki bernama Labid Al-A'sam. Cuba tarik perkataan Labid Al-A'sam. Hadis ini disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Labid tak ada alif lam, Labid lam bayadal, Labid Al-A'sam. Ini seorang lelaki Yahudi yang pernah cuba nak mengsihirkan Nabi. Jadi apabila berlaku sesuatu pada Nabi, dia kata seolah-olah aku melakukan sesuatu. Lalu dia buatlah perkara tu. Berkata seorang saudara perempuan kepada Labid bin Al-A'sam. Dia beritahu, dia kata kalaulah Muhammad itu seorang nabi, fasayakhbar, dia akan khabarkan apa yang dia nak beritahu, ataupun kalau tidak begitu akan dilenyapkan usaha dakwahnya dengan sihir ini, ataupun sehingga hilang akalnya. Baik, kita lihat kalau ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi beritahu dia pernah terkena sihir. Bahawasanya Nabi SAW atas tadi. Nabi SAW tidaklah bertindak membunuh orang yang mensihirkannya. Mungkin ada sebab dia yang telah Labid Al-A'sam ini yang telah mensihirkan Nabi, di mana dalam riwayat itu dikatakan seolah-olah Nabi merasakan dia buat sesuatu, sebenarnya dia tak buat benda itu. Jadi seolah-olah kita kata hanyut gitu. Ketika Nabi pulang daripada Hudaibiyah ceritanya pada bulan Zulhijjah, lalu masuklah bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Zulhijjah Hudaibiyah tu pada bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah tahun 6. Datanglah ru'asa al-Yahud, pembesar-pembesar, pemuka-pemuka Yahudi kepada Labid Al-A'sam. Sebab Labid Al-A'sam ni dia pandai main sihir. Dan dia ni seorang halif, orang yang menjadi, dia ada perjanjian, apa kita kata, tahalluf. Tahalluf ni dia ada perjanjian damai, kerjasama. Dia kerjasama dengan Bani Zuraik. Dan dia ni seorang sahiran, tukang sihir. Labid Al-A'sam kana sahiran. Lalu orang-orang Yahudi yang ada kerjasama dengan Bani Zuraik. Bani Zuraik ni ada tahalluf pula, ada kerjasama pula dengan Labid ni. Katanya, wahai Abul A'sam, anta asharuna, engkaulah orang yang paling cekap dalam ilmu sihir di antara kita. Wa qad saharana Muhammadan, sesungguhnya Muhammad telah mengsihirkan kami. Tak, wa qad saharana Muhammadan falam nasna syai'an wa nahnu naj'alu laka ju'lan. Kami telah berusaha untuk mengsihirkan Muhammad itu, tapi kami tak dapat buat apa-apa. Maknanya tak berjaya. Lalu kami minta supaya kamu buat sesuatu untuk mengsihirkan dia bagi pihak kami. Maknanya orang-orang Yahudi ni minta tolong dengan Labid Al-A'sam untuk mengsihirkan. Itu ceritanya. Lalu mereka upah Labid dengan
dengan upah sebanyak 3 dinar. Akhir tu faja'alu lahu salasah dananir, 3 dinar. Banyak jugalah sebab dinar ni duit emas. Kemudian itu hak berlaku zaman Nabi SAW. Tapi kesannya taklah ketara sangat. Cuma Nabi beritahu, dia kata ka'anni seolah-olah aku rasa aku buat sesuatu tapi aku tak buat. Jadi kalau kita kan rasa macam hanyut-hanyut gitu. Tapi tidaklah terlalu memudaratkan. Para jemaah yang dirahmati Allah, sihir ni kalau kita lihat satu lagi banyak berlaku juga zaman bukan banyak berlaku je, banyak masyhur di zaman Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman dia boleh kontrol jin. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menceritakan tentang situasi yang berlaku di zaman Nabi Sulaiman. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Muka surat 16 ya, ayat yang ke-102. Ayat 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Mereka yang membelakangi kitab Allah, merujuk kepada golongan ahlul kitab yang melemparkan kitab Taurat itu. Sebaliknya mereka ikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Ni maknanya dia sihir ni dia ada talasim, dia ada mantra-mantra bacaan-bacaan dia. Memang begitu ya. Dia ada bacaan-bacaan dia ni, orang putih pun tahu, orang barat pun tahu. Sesiapa yang pernah tengok cerita-cerita saya rasa dulu cerita The Mumia, Mumia cerita orang putih buat filem. Filem tu dibuat di Jordan, menggambarkan, dia nak ceritakan zaman kerajaan Firaun di Mesir dulu, bagaimana Mumia tu boleh hidupkan. Dia ada bacaan dia. Bila dia baca, jadi benda tu boleh roh-roh lama tu hidup balik. Dia tahu itu talasim, dalam bahasa Arab sebut talasim. Ada mantra, bacaan-bacaan dalam bentuk inilah ilmu sihir ni. Jadi benda ni dah berlaku lebih kalau zaman Nabi Musa tu sebelum Nabi Sulaiman lagi. Nabi Sulaiman ni selepas tu dah. Dia sebab zaman Nabi Daud, Sulaiman ni anak Nabi Daud. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Padahal Nabi Sulaiman tidaklah mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Tidaklah Nabi Sulaiman menjadi kufur sebab dia tak terlibat dengan sihir, tetapi sihir ni adalah kerja syaitan, amalan syaitan. Walakinna syayatina kafaru. Syaitan itulah yang menjadi kafir dengan sebab amalan sihir. Dan mereka mengajar kepada manusia ilmu sihir. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ini yang menyebabkan Nabi sebut sihir ni antara dosa besar yang membinasakan selepas syirik jatuh pada sihir, sebab sihir ni dia ada kaitan dengan jin. Ada kaitan dengan syaitan. Dah panjanglah. Kemudian dalam ayat itu juga Allah Ta'ala beritahu ilmu sihir yang mereka ajar ni menjadi sebab kepada wa fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka mengajar suatu ilmu yang menyebabkan seseorang tu boleh dipisahkan daripada isterinya. Itu berlakunya perceraian. Semalam pun kita dah baca dah kemai hadis, iblis membina dia punya singgah sana dia di laut. Dan setiap hari dia akan hantar tentera dia untuk mengganggu, mengacau manusia. Dan syaitan yang paling berjaya dalam tugasannya adalah syaitan yang beritahu ma taraktuhu illa faraktu. Tidaklah aku tinggalkan manusia itu kecuali aku berjaya pisahkan antara dia dengan isterinya, mana berjaya menceraikannya. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Mereka menggunakan sihir ni untuk yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Inilah salah satu sebab kenapa Nabi mengatakan tangkal azimah, jampi mentera yang karut-karut dan juga ilmu tiwalah, ilmu guna-guna tu, ilmu pengasih, dianggap syirik sebab dia ada kaitan dengan jin. Nanti kita habiskan ayat ni dulu, kita tengok hadis tu pula. Padahal sihir itu wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak dapat memudaratkan manusia dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah. Mudarat tu berlaku tapi tertakluk kepada keizinan Allah. Kalau Allah Ta'ala izinkan, jadilah. Contohnya yang biasa berlaku di tempat kita ni, ilmu santau. Banyak santau berlaku. Ada orang yang berniaga, dia kata,
Tak tahulah kenapa dia buka kedai sampai tengah hari tak ada orang masuk kedai dia. Sekali tu kawan dia telefon dia. Hello, Cik Lijah, kenapa kawan kedai tak buka hari ni? Kenapa pula tak buka? Kedai buka. Aku lalu depan kedai tadi aku nampak tutup kedai. Oh, sihir tu menyebabkan orang tak nampak kedai tu dibuka. Orang nampak tutup. Sedangkan tuan kedai ada dalam kedai dan pintu kedai dibuka. Sihir dia boleh buat. Menyebabkan pelanggan tak masuk ke kedai tu sebab dia nampak kedai tu ditutup. Ada setengah peniaga-peniaga melaporkan bila masuk je waktu subuh pagi tiba-tiba badan rasa sakit menyotok situ menyotok sini, dia tak boleh pergi berniaga ke kedai dia. Jadi rupanya ada orang lain yang dengki kepada dia. Ni masalah orang Melayu, ada penyakit dengki. Bila dengki dia carilah tok bomoh hok boleh sihir. Kalau kita ada Kelantan kan hok jenis perang hudah kan nunggu alik sian tu lah. Cari tok bomoh siam. Tak cara dah. Tok bomoh tu kafir kau Islam kau, yang pentingnya dia rasa puas hati dia boleh musnahkan kehidupan orang yang mereka berhasad dengki dengannya. Ni bahaya hasad dengki. Baik, padahal apa yang mereka ajarkan kepada manusia sihir ni sesuatu yang hanya menimbulkan mudarat dan tidak memberi manfaat. Kesudahannya hanya menimbulkan mudarat kepada manusia. Baik, kita nak lihat hadis tentang besarnya kesalahan ni. At-tiwalah ni salah satu bentuk sihir. Kita nak tengok sini. Hadis tu berbunyi innar ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirkun. Innar ruqa ruqa ya tu tak ada titik ya, ruqa alif maksurah. Innar ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa ni ruqyah, jampi mentera. Maksudnya jampi mentera yang menggunakan bacaan-bacaan yang tidak maksur. Wat-tamaim, satu lagi wat-tiwalah. Wat-tiwalah. Tiwalah dengan tak, bukan dengan ta ya, tak. Titik dua. Wat-tiwalah. At-tiwalah lepas waw tak ada alif. Wat-tiwalah syirkun. Itu saja. Hadis ni ada dalam Sunan Ibnu Majah, juga dalam beberapa kutubus sunan yang lain. Innar ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirkun. Kita lihat sedikit syarahnya. Sebab dia ada kaitan dengan jin sebenarnya. Ada kaitan dengan syaitan, dengan jin juga. Sesungguhnya ar-ruqa, ruqyah, wat-tamaim tangkal azimah. Apa-apa yang berbentuk ikat, tali ke benang ke, diikat dengan tujuan untuk mengelak daripada penyakit, dengan tujuan untuk mengelak daripada gangguan jin. Ada setengah tu dia jampi tali ni, boleh ikat tali tu atas pintu rumah dia. Tak boleh. Cukup dengan kita baca doa-doa yang maksud. Tak perlu ikat-ikat. Tak perlu tali, tak perlu apa dah. Kemudian lima taqulu hadha wallahi laqad kanat aini takdhifu kuntu talifu ila fulan al-yahudi yarkini. Siapa perawi ni? Perawi ni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia bercakap dengan siapa? Qalat tu, rasa dengan isteri dia. Sebab bila dia masuk ke rumah dia, Abdullah bin Mas'ud tengok dalam rumah dia ada tali dan dia suruh isteri dia potong tali tu. Dia kata keluarga Abdullah bin Mas'ud jauh daripada perkara syirik. Kerana ada tamaim tadi, ada tangkal azimah yang diletakkan. Lalu kata Abdullah, bila isteri dia beritahu begitu, dia kata innama dzaka amal, itu semua kerja syaitan. Itu semua kerja syaitan. Lalu dia pun buang benda tu dengan tangannya ataupun dia cuba hilangkan. Lalu dia beritahu pada isterinya, innama kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata cukuplah kamu buat begini. Dia kata cukup. Bila cukup tu tak perlu guna cara lain dah. Dia kata innama yakfiki, cukuplah. Dipesan kepada isteri dia, kalau kamu ada sakit macam ni, ini cara yang kamu buat ni cara jahiliah ni, tak boleh. Cukuplah, yakfiki, cukup untuk kamu baca doa sebagaimana yang Nabi ajar. Jadi kita faham bila Abdullah bin Mas'ud kata cukup, kita tak perlu menggunakan kaedah lain kecuali kaedah hak Nabi ajar. Ada setengah orang kita dia dah buat ruqyah syariah, tak puas hati, dia kata ustaz tak berkesan, saya nak cari juga bomoh siam. Oh, kita kata macam ni beratlah, kata tak boleh lagi ni, salah.
Sedangkan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud pun dah pesan pada isteri dia, innama kana yakfiki, cukup, tak perlu guna cara lain dah. Guna cara Nabi ajar, berkesan tak berkesan sabar. Kemudian ni caranya ialah adhibil ba's rabban nas, hilangkan kesakitan wahai Tuhan kepada sekalian manusia. Itu ya Allah, hilangkanlah sakit ni. Ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Sembuhkanlah, engkaulah yang menjadi syafi, penyembuh, dan tidak ada kesembuhan kecuali sembuh daripadamu. Itu suatu bentuk kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan apa-apa kesakitan. Tidak lagi meninggalkan apa-apa saqaman, tu maradan, sakit. Ini doa hak Nabi ajar. Orang hak sakit tu kena baca. Bukan orang lain yang tu kena baca kan. Orang yang sakit tu sendiri baca. Jadi tak perlu guna jampi-jampi yang lain. Baik, kita lihat lagi sambungan dia punya syarah di bawah tu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan ala bina'il aqidah as-safiyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh untuk membina dasar akidah yang safiyah ni, yang suci, bersih, murni. Mana tak bercampur dengan perkara syirik seperti sihir, tangkal azimat. Maka Nabi nak takhlis, nak kosongkan atau nak lenyapkan segala kesan-kesan jahiliah yang buruk itu. Di antaranya mahu membina dalam hati umat Islam akidah tawakal kepada Allah. Kita berusaha dalam lingkungan yang dibenarkan, ikhtiar yang dibenarkan. Selebihnya kita tawakal. Ada setengah orang itu dia tak peduli. Dia kata, tak apa ustaz, kita bukan apa, ikhtiar dah. Kita kata ikhtiar pun kita tengok juga. Kalau ikhtiar tu cara yang tak dibenarkan di sisi hukum syarak, tak boleh. Tak boleh kita nak ikhtiar sesuka hati, kena tengok juga. Sementara kau ikhtiar, mataung galik sian, jumpa untuk bawa siam. Kita kata macam mana dia buat, peduli apa dia buat, macam mana. Pentingnya, aku hak sakit ni, hilang nyakit aku. Sebab orang dia kata, aku sakit ni, kih buat teh orang, dia kata. Kena buat kau, manusia hak dengki. Jadi aku nak hilangkan sihir ni, aku jumpa tukar sihir. Tak boleh. Menghilangkan sihir dengan sihir yang lain memang salah. Baik. Dan kena tahu, dan tidak boleh beriktikad, meyakini bahawa segala manfaat dan mudarat datang daripada pihak yang lain. Maksud pihak lain itu selain daripada Allah. Mana segala manfaat mudarat ni hanya daripada Allah. Dan setiap sesuatu di alam ini berlaku dengan min qadarillah, dengan takdir Allah, ketentuan Allah. Dan hadis ini juga katanya ada dalam Sunan Ibnu Majah, yang menceritakan tentang Zainab. Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud. Zainab As-Saqafiyah namanya. Zainab As-Saqafiyah, isteri Abdullah bin Mas'ud, yang dalam hadis itu beritahu kerana Abdullah bin Mas'ud melihat pada lehernya, pada leher Zainab ni, pada leher isteri dia ada khaitan, ada satu ikatan tali benang. Khait. Benar dia ikat. Saya pun tengok ada lagi lah kampung-kampung kita ni, di Kota Baru, di Pasir Mas. Budak-budak kecil kita tengok ada ikat tali, tekak dia lengir di tali benih warna kuning. Biasanya dia celup dengan kunyit warna kuning, ikat. Kita kata ni tali ke apa dia? Tak ada gapo ustaz, tak si budak ni kena cacing. Kita kata kalau itulah tujuannya, nak mengelak daripada budak ni masalah cacing dalam perut, biasalah. Budak-budak kan dia jangkit kumai apa. Kita kata ni bukan cara dia. Jadi sesiapa yang dah tahu, tak apalah, lepas ni boleh buatnya. Dan tolong ingatkan kepada rakan-rakan kita, ahli keluarga kita yang masih buat amalan ni, tolong. Ini cara ni tak dibenarkan oleh agama. Ikhtiar tu boleh, tapi cara tu tak boleh. Cara menggunakan khait, benang, diikat pada leher. Tujuannya nak mengelak daripada terkena penyakit ke, terkena santau ke sihir. Cara tu tak boleh. Cukup dengan baca doa Nabi ajar tadi. Maka aku pun berkata, ini adalah khaitun ruqyali fihi. Ini adalah satu ikatan menang yang pada leher dia tu, kata Zainab, yang telah dicampi untuk aku. Lalu kata Zainab, fa'akhadahu, lalu suaminya Abdullah bin Mas'ud ambil, dia pun kerak, putuskan. Tak tahulah, dia kerak, mungkin dia guna gunting apa, tak tahulah. Lalu dia beritahu, antum, kamu semua ni adalah ahli keluarga Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud, golongan yang la'agniya, yang kaya, maksudnya bebas daripada syirik. Kami tak perlu kepada kita syirik begini. Kalau ruqyah, jampi mentera dalam bentuk bacaan, syaratnya dia mesti menggunakan
ayat-ayat Quran, doa-doa yang maksur dalam bentuk yang antaranya syaratnya ulama kata mesti dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Dia tak boleh guna cara yang lain, takut nanti membawa kepada salah pula. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, masa kita sangat cepat berlalu, dah hampir 3:30. Saya nak kongsi sikit tentang apakah yang perlu kita lakukan untuk mengelak daripada terkena sihir sebelum terkena sihir. Hak selepas sihir itu cerita lain. Saya akan kongsi lain kali. Saya petik daripada tulisan Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Syekh Qahtani rahimahullah, dalam satu buku dia, Ad-Du'a, kecil dia menghimpunkan doa-doa daripada Quran dan Sunnah, dan di bahagian akhir tu dia ada Al-Ilaj Bir-Ruqa, cara nak merawat dengan ruqyah, dengan jampi mentera yang dipetik daripada Quran dan Sunnah. Dia ada satu bahagian dia beritahu cara untuk mengelakkan, untuk elak daripada terkena sihir. Dia kata peringkat yang pertama sebelum berlaku sihir. Kalau seseorang tu tak ada kena apa-apa lagi. Tajuknya Ilaj As-Sihr. Ilaj As-Sihr. Dia kalau di Mesir, hak masyhur dalam bab-bab Madani, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Sahulah. Syekh Wahid Abdul Salam Bali ni sahur dalam bab main dengan jin ni. Kalau kita agak rawatan tradisional ataupun perubatan Islam ni. Al-Ilaj As-Sihr. Cara untuk oleh tak tahulah ada ke tidak ni, Syekh Qahtani namanya. Li Syekh Ali Al-Qahtani. Sebab ramai penulis yang menulis tentang isu ni, tentang cara nak merawat daripada ataupun nak mengelak daripada terkena sihir ataupun selepas terkena sihir macam mana. Sebenarnya kita sendiri kadang-kadang bila seseorang tu terkena buatan sihir, dia pergi jumpa perawat, pengamal perubatan tu, lalu dibacakan jampi gini-gini macam-macam lah, dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara sebagainya. Itu salah satu cara lah. Tapi hak pentingnya kita sendiri tu kena tahu amalan yang kita nak buat apa dia. Tu dah jumpa dah tu. Al-Ilaj Bir-Ruqa minal kitab was sunnah. Dia ada bahagian kedua, Ilaj As-Sihr. Cara nak merawat sihir, itu bahagian kedua. Cara nak merawat sihir sebelum kita terkena perbuatan sihir orang lain. Ini kita kena beringat sebab sihir ni boleh berlaku kepada sesiapa. So setiap hari tolong jangan lupa baca Kul huwallah 3 kali, Kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan Kul a'udzu birabbin nas 3 kali, pagi dan petang. Baik, yang pertama apa dia kata? Yang pertama, kita perlu al-qiyam bi jami' ni bahagian kedua, ni yang dah terkena sihir dah tu. Ni hari ni kita nak baca sebelum seseorang terkena sihir, apa yang perlu dia buat. Al-qiyam bi jami'il wajibat. Dia perlu melaksanakan segala kewajipan-kewajipan agama, meninggalkan segala perkara yang diharamkan. Ini al-qismul awal, bukan al-qismul tsani, al-qismul awal. Kalau boleh tengok yang hadapannya, kalau ada lah. Ini ba'da ini qismul tsani, qismul awal. Kalau ada qismul awal. Dia jumpa dah. Atau al-qismul awal, mujud jumpa. Pertama dia kata apa dia? Sebelum seseorang tu kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Kita tak boleh selesa tak apa. Aku insya-Allah tak ada orang deki lagi. Tak boleh. Apa-apa kelebihan yang ada pada kita kena ingat mesti ada orang dengki. Ni. Mesti ada orang deki. Tengok yang pertama dia kata kita perlu bangun melaksanakan semua kewajipan agama, meninggalkan semua perkara yang diharamkan, bertaubat daripada segala kejahatan dosa yang pernah kita buat. Itu satu. Itu penting. Nak mengelak daripada sihir, kena jaga solat, kena jaga bacaan Quran, tinggalkan perkara yang diharamkan. Kita pernah buat dosa, banyakkan taubat. Yang kedua, kita ringkaskan dah 7.30 ni. Al-iksar min qiraatil Quran. Dia kata kena banyakkan baca Quran. Bukan setakat baca, kena banyakkan al-iksar, kena banyakkan pembacaan Quran. Yang mana ayat Quran yang dibaca tu perlu dijadikan wirdan, wirid. Apa mana wirid?
Wirid ni ada bacaan lazim, ada ayat-ayat tertentu hak kita baca. Pilihlah. Dia tak ada ketetapan yang khusus. Kalau kita suka nak pilih, nak baca, mungkin setiap malam surah Al-Mulk, bacalah. Setiap pagi nak baca surah Ad-Dukhan, bacalah. Yang pentingnya ada ayat-ayat, surah-surah yang kita baca sebagai wirid kita. Yang Nabi pun adalah. Nabi baca beberapa ayat tertentu dalam wirid maksurah, yang kalau wazifah kubra tu ada ayat-ayat tertentu. Kemudian yang ketiga, at-tahassun. Kita melindungi diri kita. Tahassun ni perisai. Seolah kita bina satu perisai, tembok, supaya jin syaitan tak ganggu kita melalui ad-da'awat, bacaan doa-doa, wa ta'awuzat, dan bacaan doa perlindungan. Wal azkar al-masyru'ah, dan zikir-zikir yang disyarakkan. Antaranya yang mudahnya biasa kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Biasanya doa ni biasa kita dengar. Biasa bila kita dengar, kita baca, kita ulang, insya-Allah kita hafal lah. Kemudian apa lagi? Baca ayat kursi. Qiraah ayatul kursi. Baca ayat kursi di akhir setiap solat. Lepas solat, kita nak cepat macam mana sekalipun, lorak, kalau kata lorak sama ada, bacalah ayat kursi itu, jangan tinggal. Baca juga. Ketika nak tidur pun baca ayat kursi. Ketika nak tidur, fis sabah wal masa, pagi dan petang, baca juga. Ayat kursi ini dia antara ayat yang perlu sentiasa kita baca. Kemudian membaca Qul Huwallah, tadi saya dah beritahu. Kemudian membaca wal mu'awwizatani, dua surah ta'awuz, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini semua perlu baca pagi, petang, dan ketika nak tidur. Dan juga membacakan zikir tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ah marrah, 100 kali. Ada setengah orang tu dia tak cara amalan-amalan ni, tak ada zikir-zikir, wirid-wirid, tak ada. Kan sekali kena sakit, cari orang untuk bomo, untuk tiup-tiup wa air tawar ke apa. Lepas tu lama hilang lah sebentar, jin tu pun kita ada tak ganggu. Lepas tu mari pula sakit pula. Sebab apa? Sebab kita sendiri tak ambil berat dalam soal beramal. Dalam hidup kita kena ada ayat-ayat Quran, doa-doa wirid-wirid yang perlu kita amalkan. Lepas tu sampai saya sekolah lagi sering diingatkan oleh ahli keluarga. Bahkan masa saya belajar di Kolej Islam ni, kita punya abang-abang sini selalu diingatkan. Setiap hari kena ada wirid-wirid, zikir-zikir, doa-doa yang perlu kita baca. Kena ada. Sebab ini adalah perisai untuk kita lindungi daripada kejahatan-kejahatan makhluk, khususnya jin, makhluk gaib ni. Dan perlu menjaga zikir-zikir pagi dan petang, zikir-zikir yang dibaca selepas salat, iaitu wirid-wirid yang kita tahu dah tu, zikir doa-doa semasa nak tidur. Itu pun kalau baca dalam Al-Azkar Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin pun dia ada doa-doa yang perlu kita baca sebelum kita tidur. Sebenarnya kita ambil sedikit masa, 5 minit ke sebelum tidur, ayat-ayat, doa-doa yang perlu kita baca. Begitu juga sebab bangun tidur. Zikir-zikir ketika kita masuk ke rumah, keluar daripada rumah. Zikir atau doa untuk rukub naik kenderaan, banyak. Zikir nak masuk ke masjid. Maknanya kehidupan kita ni penuh dengan bacaan doa dan zikir. Sebab setiap kali kita baca, benda tu akan lari. Akhir sekali kita ambil contoh lah. Contoh, Nabi kata bila seseorang tu keluar daripada rumah, dia baca Bismillahilladzi, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu doanya berbunyi, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Kita kongsi doa ni lah sebagai penutupnya. Sesiapa yang membaca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, aku berserah kepadanya. Bila kita baca doa ni, kemudian ada lagi dia sepunya sama, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Okey, rasa dah jumpa dah kalau tekan apa untuk doa ni. Ada satu lagi tu apa dia? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au udha. Tu doa keluar rumah juga. Jadi bila kita baca doa ni, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, ketika keluar daripada rumah, apa kata syaitan nak ikut kita? Dia tu, yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa ukita wa tanaha anhu syaitan. Ini penting. Orang yang baca doa ni, dikatakan kepadanya, hudita, kamu dah diberi hidayah, kamu dah diberi kecukupan, kamu dah diberi perlindungan. Dapat hidayah,
dicukup, maknanya ada malaikat yang jaga kita dan dipelihara, maka watanaha, berundulah daripadanya syaitan. Syaitan pun berundur. Dia nak kacau kita, nak ganggu kita, tak boleh dah. Sebab doa yang kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah menyebabkan syaitan pun jauh lagi. Tanaha ni berundur, beredar tu. Ha? Lalu berkatalah syaitan lain kepada syaitan yang nak ikut kita tadi. Tengok dia ada sambungan dia tu, doa ni. Ada sikit lagi sambungan dia. Berkatalah syaitan lain kepada syaitan yang dah berundur, yang tak jadi nak ikut kita. Tu dia kata, kaifalaka, bagaimana kamu dapat merosakkan orang yang qad hudiya wa wukiya wa kufiya. Dia ada sambungan, dia tak ada sini, mungkin ada dalam lafaz yang lain. Bagaimana mungkin kamu dapat mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, diberi kecukupan dan diberi perlindungan oleh Allah. Tu ada hadis ni. Wa yaqulu syaitan akhar, berkatalah syaitan yang lain. Syaitan lain ni syaitan hok suku sakak lah. Syaitan hok pertama tadi hok nak ikut kita, setan nak ikut kita ni berundur, lalu saing-saing di hok lain kata kepada dia ni, kaifalahu, bagaimana dia mu ni, setan mu ni, setan sama setan bercakap, dia kata mu boleh merosakkan lelaki ni yang telah hudiya wa kufiya wa wuqiya, telah diberi hidayah, telah diberi kecukupan dan telah diberi pemeliharaan oleh Allah. Jadi maknanya selamatlah kita. Itu satu doa. Satu lagi doa keluar rumah juga. Doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Bila kita baca doa ni, caranya, kata Ummu Salamah, tak silap perawi hadis, dia kata Nabi suruh akak ni, jari kita ni, sejari akak ke langit. Kita baca doa tu, kita angkat ke langit. Bila doa keluar daripada rumah ni. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama. Tulisnya sama, cuma barisnya lain. Azlima, uzlama samanya. Au ajhala au yujhala alayya. Allahumma inni a'udzubika an azilla au berlindung daripada disesatkan atau disesatkan daripada pihak yang lain. Ya, nanti kita masukkan doa keluar rumah dalam grup nanti. Allahumma inni a'udzubika an adilla, dimula dengan adilla au udalla au azilla au uzalla. Daripada disesatkan ataupun menyesatkan yang lain, daripada tergelincir ataupun digelincirkan. Gelincir ni kalau di jalan raya kemalangan. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Saya selalu ingatkan pada diri sendiri, bila keluar kita terus baca, takut terlupa. Keluar aja baca terus. Itu tak termasuk lagi doa naik kenderaan. Doa kalau nak bermusafir jauh ada doa lain pula. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Udalla sama dengan adilla, cuma barisnya lain. Okey, rasa cukup dah tu, boleh dah. Nah, itu doanya. Allahumma inni a'udzubika an adilla, bismillah tawakkaltu ala Allah, terus Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla. Sama ada kita disesatkan atau orang nak menyesatkan kita, kita digelincirkan. Gelincir ni kalau di jalan raya kemalangan. Azilla, uzalla, azlima, uzlama, au ajhala, au yujhala alayya. Kita kata contohnya, kalau kita tak langgar orang, mungkin tiba-tiba orang langgar belakang kereta kita. Ini kena bacalah doa ni. Au azilla, au uzalla. Supaya orang tak langgar kita, kita tak langgar orang. Kadang-kadang kita beringat ada kita kata. Siapa kat traffic light, kita break, tiba-tiba orang belakang kita bawa bom tepuh kita. Kita pun tanya, aku baca tak doa tadi? Kita tanya. Masya Allah, aku terlupa baca doa. InsyaAllah dengan berkat doa ni, Allah Ta'ala jaga kita supaya perkara yang buruk tu tak berlaku. Ajhala tu berlaku, jahil ni berlaku keterlaluan. Kadang-kadang emosi kita terbakar. Tengok orang langgar lampu merah, membahayakan kita. Kita nyupuh marah. Itu tak boleh. Nyupuh ni tak boleh. Kita kena istighfar, astagfirullah. Itu ajhala, mana bertindak jahil, keterlaluan. Sama ada kita bertindak begitu atau orang lain yang bertindak kepada kita. Yujhala alayya. Bertindak yang tidak sopan. Ini biasa kalau di jalan raya, kita akan mungkin jumpa dengan orang-orang yang kita panggil samsin jalanan, samsin jalan raya. Bawa kereta dengan bahaya, kita pun rasa takut. Jadi bacalah doa ni. Ya.
Kita baca doa semoga kita semua Allah Ta'ala pelihara dan selamat daripada kejahatan makhluk sama ada jin ataupun manusia. Wallahu alam. Saya buka untuk soalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya, siapa dulu ni? Puan Ros Daripada dulu. Melaka Ustaz. Daripada Melaka Daripada Melaka. Ya, silakan. Dah 3 hari dah tunggu nak tanya Ustaz ni. Ya, silakan. Okey, kes perubatan lah. Macam ni. Orang ni dah sakit. Sakit dia macam perut dia buncit kan. Oh. Dia pergi ubat. Cara moden ni. Dia kata kanser lah apalah. Tapi bila dia kena pasti tak ada pun. Jadi dia 2 minggu sekali kena pergi tebuk buang air. Kena lah kos 800 setiap kali buat kan. Lepas tu anak dia cari jumpalah satu bomoh ni. Dia macam empat cahara batin Ustaz. Jadi sebelum dia datang ke tu dia minta dia tengok dulu, dia kata dia boleh ubat lah insyaAllah. Lepas tu dia minta bersama dengan dia tu datang anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Untuk lihat apa dia akan buat nanti kan. Jadi dia buat cara pembedahan batin Ustaz. Jadi pembedahan batin tu memang anak dia nampak lah. Belah perut dia, keluarkan sesuatu yang dia nak keluarkan kan. Memang ada darah apalah. Tapi selepas dia selesai tu, tak ada kesan. Jadi Alhamdulillah pesakit ni bangun boleh berjalan. Sampai sekarang Alhamdulillah sihat. Kemudian dia kenakan bayaran 1,500. Tapi dia tak ambil bayaran tu. Dia minta hantar ke tahfiz. Sekolah tahfiz. Oh gitu. Jadi saya nak tahulah cara perubatan dia ni termasuk ruqyah syariah ke atau macam mana Ustaz? Di mana berlaku rawatan batin ni? Di mana? Di Melaka? Di Melaka. Baru lebih kurang 2 minggu berlalu Ustaz. Oh, baru lagi. Baru lagi. Tapi saya pun pernah saya pun pernah dengar jugalah, pernah tengok dalam YouTube yang rawatan batin di Jakarta, di Indonesia. Lebih kurang macam ni lah. Dia belah dengan tangan, kemudian dia ambil, keluar. Cuma dari segi ruqyah syariah, saya pun tak tahu sebab kita tak pernah jumpa riwayat yang mengatakan ada pernah berlaku dalam hidup Nabi ataupun para sahabat yang melakukan kaedah rawatan yang sebegitu. Wallahu alam, kita pun tak pastilah cara yang sebegitu. Satu lagi Ustaz, satu lagi. Orang ni kan ada bomoh lah. Tapi dia ada anak pakai bedah 2 orang kat hospital kerajaan. Oh gitu. Lepas tu dia kata kalau anak dia tak dapat buat secara moden, anak dia minta tunayah dia lah. Oh ya. Macam tu. Itulah wallahu alam. Wallahu alam, nak komen tak boleh sebab kita tak pernah jumpa cara begitu dalam kaedah apa dia? Al-ilaj asy-syar'i, kaedah rawatan dari segi syaraknya. Kita pun tak tahu macam mana dia dapat kelebihan boleh buat rawatan yang sebegitu tu. Itulah macam dia tengok daripada jauh. Dia tak ada guna macam ilmu kasyaf ke apa ke. Dah tak ada. Dalam rawatan tak ada. Ilmu kasyaf tak ada. Dia tak kasyaf benda-benda lain. Tak ada. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Saya pun tak faham juga macam mana dia boleh buat tu. Mungkin mungkin ada kelebihan khusus Allah Ta'ala bagi tu. Tapi sebab memang dia buat tu memang nampak. Anak dia nampak lah sebab dia minta memang ada saksi semasa dia buat tu. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Salam. Ya. Cuma sebab silakan. Ini Ustaz, ayat 102 surah Al-Baqarah tu Ustaz. Ya. Berkenaan haruk maruk tu. Saya faham dengar, saya faham Ustaz tak? Haruk maruk ni, malaikat ni dia ajar benda molek. Hak pergi belajar dengan dia tu dia salah guna. Dia jadi sihir. Jadi pendapat Ustaz, lagu mana betul ke tak pandangan saya saat ni? Yang kedua Ustaz, lo ni orang hak pakai tali tekuk ni, hak tamai budak-budak ni jaga dah. Cuma lo ni orang tua yang mungkin ada di segi pelajaran, dia pakai gelar yang elektromagnet ke gapo tu. Untuk nak hilangkan aura ke gapo, wallahu alam. Minta pandangan Ustaz, wallahu alam Ustaz. Ya. Tentang haruk maruk tu kalau buka dalam tafsir Ibn Katsir dia ada banyak pendapat, 3-4 pendapat. Ada pendapat merujuk kepada dia kata malaikat. Sebab ayat tu memang sebut wa ma unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di Babylon. Babil tu nama tempat di kota Iraq. Kita sebut dengan Babylon. Saya rasa betul dah, Babylon, B-A-B-Y-L-O-N, Babylon.
Dia ada salah satu tempat yang masyhur dipanggil Taman Bergantung, Taman Tergantung Babylon. Bahasa Arab sebut Babil. Bibabil. Malaikat tu katanya nama Harut Marut. Ada takwilan lain menyebut Harut Marut ni merujuk kepada manusia. Asalnya manusia yang menjadi rujukan kepada masyarakat di situ. Tapi oleh kerana dia ni terlalu baik sehingga dia tu dianggap seperti malaikat, tapi dia manusia, jadi banyaklah takwilannya. Tapi atas takwilan yang mengatakan Harut Marut ni asalnya malaikat, memang ini satu ujian. Dia beritahu manusia bahawasanya dibawa olehnya ilmu sihir ini sebagai satu ujian, bukannya diajar untuk diamalkan, tapi untuk diketahui mudaratnya supaya jangan diikuti, jangan diamalkan. Banyaklah perbincangan di situ tentang Harut Marut. Tapi yang pentingnya dia nak beritahu bahawasanya sihir ini sesuatu yang memudaratkan. Berhubung dengan gelang apa yang dipakai oleh orang dewasa, kita melihat adakah dia dalam bentuk hablun atau khaitun, tali, ataupun dalam bentuk benang. Batuk pula dah. Apabila kita melakukan sesuatu dalam bentuk perawatan, pertama kita kena yakin yang menyembuhkan kita adalah Allah. Yang kedua dari segi caranya adalah cara itu dibenarkan dari segi syarak ataupun tak dibenarkan. Kalau pemakaian itu dah terbukti dari segi kajian ilmu perubatan moden, pakai gelang tadi dia ada kesan yang boleh memberi kebaikan untuk kesihatan kita, saya rasa silakanlah. Tapi benarkah terbukti begitu? Tapi jangan letak keyakinan bahawa benda tu yang menyebabkan kita selamat sebagainya. Dia biasanya benda-benda gini dipakai ni dia atas tujuan untuk selamat sebenarnya. Untuk selamat contohnya, dengan sebab aku pakai gelang ni aku beli tu masa pergi Gua Musa jumpa orang asli. Gelang ni lah. Dia kata aku pakai ni lah. Semut tak masuk ke rumah, binatang berbisa tak masuk, orang-orang jahat mari dekat menjadi takut tengok pada aku. Sebab apa gelang? Itu jadi syirik tu. Sebab kita menganggap sesuatu yang kita gunakan itu ada kuasa yang boleh menundukkan makhluk. Jadi itu perlu kepada tabayun, penelitian lebih jelas tentang apakah gelang. Biasanya gelang apa dipanggil tu? Platinum ke apa tu, macam mah putih gitu tu. Tapi kalau kita was-was boleh tak boleh, semoleknya kita mengelaklah daripada pakai tentang masalah gelang untuk tujuan berobat. Itu banyak dijual dalam platform Shopee, Lazada apa ada jual. Kita kena pastikan betul ke gelang tu benar-benar ada bahan yang boleh memberikan kesembuhan itu. Dulu masyhur kayu kokar, dia orang buat macam bentuk buah sebeh dengan kayu kokar, katanya kalau pakai kayu ni boleh mengelak penyakit begini. Itulah. Jadi kalau keyakinan tu boleh jatuh kepada tu kita bimbang takut kita lebih meyakini benda tu bukannya yakin dengan kekuasaan Allah yang menyembuhkan. Sebenarnya cara paling baik adalah kita berdoa kepada Allah. Kalau kita was-was, berdoa kepada Allah dan kita cari kaedah rawatan obat hak biasalah, bukan jenis pakai gelang untuk keluar daripada keraguan dalam isu ni. Baik, itu sahaja. Rasa cukuplah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Sampai Fahimi. Berkaitan dengan doa keluar rumah ke apa tadi. Kalau kita nak hafal bahasa Arab ni kadang-kadang belit lidah. Kita orang biasa ni kan. Kalau kita amalkan benda tu dalam bahasa Melayu boleh tak Ustaz? Kita boleh kita doa. Faham maksudnya beramal kan. Boleh, tak ada masalah. Macam mana kau Ustaz? Tak ada pula disebut begitu. Dia doa ni seseorang tu boleh berdoa mengikut apa yang mudah bagi dia. Cuma Nabi ajar tu sebab Nabi ni orang Arab, jadi dalam bahasa Arab lah. Jadi bagi seseorang yang tak boleh untuk baca doa yang asal dalam bahasa Arab, maka dia boleh berdoa dalam bahasa masing-masing lah. Yang pentingnya dia menyebut nama Allah. Ya Allah. Itu yang pentingnya. Tak ada masalah. Doa ni boleh dalam bahasa apa sekalipun.
Baik, ada soalan bertulis. Ada yang dapat ilmu tukang urut secara warisan dari tok nenek. Tak ada masalah. Ilmu urut mengurut ni dia hanya perbuatan luar saja. Tapi kalau melibatkan ada bacaan-bacaan yang dia panggil seru nama-nama makhluk halus tu tak boleh lah. Tu hak salahnya. Itu hanya bergantung pada pengalaman sebenarnya. Ilmu mengurut yang diwarisi daripada orang tua. Di perlis wirid dan doa selepas salat Jumaat tidak diamalkan. Ia tidak malah tapi tak digalakkan. Dia wirid lepas salat sebenarnya dia lebih baik bersendirian. Wirid doa lepas salat ada, memang diamalkan. Ada zaman Nabi ada. Cuma tak ada wirid berjemaah. Hak betulnya wirid sendiri-sendiri. Salat berjemaah ialah makmum ikut imam daripada takbiratul ihram hingga salam. Itu yang sabit dan sunnah. Tapi kemudian bila masuk bacaan wirid, masing-masing baca sendiri. Dia tak perlu kata imam baca, kemudian orang ikut. Adalah pandangan disebut oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dia mengatakan jika imam melihat makmum masih ramai yang belum tahu baca wirid ataupun tak tahu, sekali-sekala bolehlah dijaharkan, dinyaringkan untuk makmum ikut. Tapi jika tak ada keperluan, sama ada makmum ataupun imam, maka baca perlahan dan masing-masing baca sendiri. Itu ada disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um berhubung dengan nak baca wirid kuat atau perlahan, nak baca berjemaah atau bersendirian. Baik. Saya dia beritahu ada seorang makhluk Allah ni yang tidak elok kita pelihara, seekor kucing hitam. Wallahu alam. Cuma ada perbincangan ulama sama ada kucing hitam lebih lagi anjing hitam. Warna hitam itu warna yang mengumpulkan kekuatan syaitan. Tapi rumah saya pun ada juga kucing warna hitam. Tapi takkan kita nak buang, nak pisahkan dia daripada anak beranak dia. Tak sampai hati juga. Tapi hak jelas kalau anjing tu betul lah, anjing hitam tu syaitan. Tapi kucing hitam tu dia ada juga perbincangan ulama, cuma tidak dalil yang jelas. Cuma dia hanya fokus pada warna hitam. Kemudian baik itu saja ke ada lagi? Isu qada dan qadar. Kita kena terima apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Tetapi takdir itu tak elok. Adakah kita reda juga? Baik. Sebenarnya elok tak elok tu pada penilaian kita. Segala yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, semuanya elok. Kena ingat ya, semua takdir yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita adalah elok. Walaupun kita melihat tidak elok. Apa contohnya? Kawan kita dapat naik pangkat, gaji besar. Kita tak dapat. Kita kata, oh, untung dia. Nasib kita tak baik. Mungkin di sisi Allah, ketentuan itu lebih baik bagi kita. Kita tengok orang lain sihat, kita sakit. Kita kata, ni takdir yang tidak baik sebab kita sakit. Sebenarnya di sisi Allah, sakit itu lebih baik bagi kita. Maka kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Apa jua takdir, sebenarnya baik. Cuma kita yang tak tahu hikmah rahsianya. Ada seorang ustaz di Kelantan dilihat dalam video rakaman menggantungkan tasbih besar di tengkuknya seperti Sami Buddha. Bolehkah begitu? Sebenarnya biji tasbih itu sendiri kita kena tahu asal usulnya. Tak ada zaman Nabi, zaman sahabat. Yang jelas zaman sahabat mereka bertasbih menggunakan ruas jari. Itu tasbih asalnya, hak asalnya. Cuma kalau kita nak guna biji tasbih ni, dia ada persamaan dengan amalan dalam Kristian pun ada juga biji tasbih. Semua kalau kita nak guna, saya melihat kita tak ada niat nak tasyabuh, nak ikut perbuatan mereka. Cuma kita sebagai suatu cara untuk memudahkan kita tasbih, kita zikir, berapa bilangan. Maka sebagai suatu pemudah cara lah. Tapi kalau gantung biji tasbih yang besar ditekuk, kita kata tak gantung buat apa dia, kita bimbang timbul fitnah. Orang kata kamu gantung ni sebab nak buat sebagai azimat ke, sebagai apa-apa ke. Dan ada tasyabuh pula dengan cara yang dipakai oleh Sami Buddha, itu sesuatu yang tidak harus. Sebab dalam bab perpakaian kita elak supaya tidak ada persamaan dengan orang bukan Islam. Jadi sebenarnya tujuan biji tasbih itu untuk bertasbih, bukan untuk dibuat perhiasan, bukan untuk digantung. Kemudian ada yang mendakwa dapat ilmu mengurut melalui mimpi. Wallahu alam. Tak tahulah sebab ini bukan ilmu agama, ilmu mengurut ni ilmu
urusan kehidupan dunia. Tapi soalnya siapa yang mengajar ilmu tu dalam mimpi dia? Soalnya. Siapa yang ajar? Kita kata tak akan manusia, mestilah jin. Takkan malaikat nak ajar. Jin tu jin baik kan jin jahat tu kita tak tahu. Tapi cuma kita melihat mengurut ni bukan termasuk dalam bab yang kita kata hukum syarak lah. Sebab itu urusan dunia, soal teknikal. Baik, rasanya kita dah lewat dah hampir pukul 8 dah. Kita berhenti setakat ni. Terima kasih kepada semua yang bersama pada hari ini. InsyaAllah kita sambung untuk ayat berikutnya. Cuma saya kaitkan dengan persoalan sihir ni sebab dia ada kaitan dengan cerita jin, dia boleh naik ke atas langit zaman dulu. Dan dia boleh bergerak dengan cepat. Dan dia boleh beritahu satu perkara dan dia menambah-nambah lagi dalam berita itu beratus kebohongan. Nanti kita akan bincang semula lah hukum bertemu dengan bomoh. Kaedah yang disebut dengan ruqyah syariah tu macam mana. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Salam.